عليه وسلم شؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan, taufik dan hidayah pada kita untuk sama-sama kita mendalami, mempelajari tentang Islam dan agama kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjadikan kita semakin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Menyambung daripada soalan yang ditimbulkan pada minggu lepas, iaitu minta pencerahan Dajjal ni seperti mana yang disebut dalam hadis, dia ialah a'war. A'war ni matanya juling. Jadi juling itu sebenarnya ialah merupakan perlambangan pada diri dia sendiri. Maksudnya dia ialah seorang penipu, dia seorang pembohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depan sikit. Dia seorang pembohong dan dia seorang penipu. Orang yang juling, dia melihat kita tapi pandangannya ke arah lain. Jadi begitulah yang dikatakan Dajjal. Kalau dia kata sesuatu, sebenarnya sebaliknya. Dajjal dia main bawa neraka dia, dan dia datang bawa syurga dia. Jadi kalau kita pilih neraka dia, berarti syurga. Kalau kita pilih neraka dia, berarti kalau kita pilih neraka je berarti syurga. Kalau kita pilih syurganya berarti neraka. Maknanya jangan faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dia bercakap tu.
faham benda yang sebaliknya, tu Dajjal. Kalau kita percaya yang dicakap itu bohong, makna yang sebaliknya itu benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara dua mata Dajjal tertulis kaf alif fa ra, kafir. Namun tulisan kaf alif fa ra itu hanya akan dapat dibaca oleh orang-orang yang beriman. Seseorang yang beriman dapat membaca tulisan itu tanpa belajar. Ini termasuk perkara yang disebut dengan khawariqul adah, perkara yang mencari adat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang yang beriman mungkin dia ummi. Ummi makna tak tahu menulis, tak tahu membaca, tapi dengan sebab keimanannya dapat membaca. Orang kafir masalah Sayyidina Muhammad sekalipun bijak pandai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekalipun profesor lagi, tapi dia tak dapat baca tulisan di dai Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang mukmin yang Tuhan nak dia celaka, tidak boleh membaca. Di mana orang yang Allah nak selamatkan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah nak dia selamat dari celaka di dunia, celaka di akhirat, hanya orang itu yang dapat membaca tulisan kaf alif fa dan ra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dajjal ni di samping dia a'war, dia juga aflaj. Aflaj maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kengkang, dia pendek lagi kengkang. Rambut dia kerinting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rambut dia kerinting. Dan matanya disebut dengan matmusul ain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pun disebut dengan mamsuhul ain. Sebelah matanya tak ada. Sebelah matanya tak ada, dan sebelah mata yang ada tu timbul pula. Dalam hadis menyebut timbul matanya itu ialah seperti buah ainab. Buah ainab ialah buah anggur. Jadi mungkin dapat kita faham, tengok mata Ultraman, wallahu alam lah. Mata Ultraman ni kan timbul. Jadi wallahu alam, apakah itu ialah bayangan Dajjal? Wallahu alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tengok daripada Ultraman tu, dia ialah seseorang, dia ialah satu sosok yang digambarkan penyelamat dunia, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Dajjal pada orang-orang Yahudi. Mereka menanti Dajjal seperti kita menanti Imam Mahdi alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dajjal disebut dengan Al-Masihud Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Masihud Dajjal. Al-Masih dengan Al-Masih dalam satu makna, maknanya ialah
yang banyak berjalan. Nabi Allah Isa pun Al-Masih juga. Nabi Allah Isa pun banyak berjalan juga. Tapi Nabi Allah Musa berjalan untuk menyampaikan hidayah, sementara Dajjal berjalan untuk mengeluarkan orang daripada hidayah. Bila kata dia banyak berjalan, berarti tidak ada satu tempat dan kota yang dia tak sampai. Satu alam ni dia sampai dalam usahanya untuk mengeluarkan manusia daripada hidayah. Dan dia menawarkan dengan tawaran-tawaran yang hebat untuk mencabut iman orang-orang yang beriman. Allah SWT. Jadi kalau kita kata setempat orang nak apa, barangkali zaman yang mendatang ni kemarau. Kemarin saya jumpa satu orang main daripada Temerloh, Pahang. Isteri dia mengusahakan homestay ataupun chalet yang duduk di atas ayak. Kalau ayak naik, homestay tu naik. Mana homestay atas rakit, ayak turun, homestay pun turun. Jadi itu disebut hari ini di Pahang green. Sampai ada setengah tempat di Pahang tu rata macam dengan padang pasir. Sungai Pahang kan besar. Jadi kita tak tahu apa yang Tuhan nak bagi tahu kat kita, cuma jadikan dia pelajaran dan juga ambil ia menjadi suatu keinsafan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan hujan tak turun, tapi hujan tak turun sungguh. Dia turun macam ni. Jadi bila hujan tak turun sungguh, tu makna apa? Keberkatan tidak ada. Bukan tak ada hujan, tapi titis-titis hujan itu tidak diiring oleh Allah dengan keberkatan. Macam orang yang ada duit tapi duit tak lekat. Orang yang ada duit macam tak belanja. Salah Sayyidina Muhammad. Macam tak bergerak duit. Macam saya jumpa satu orang besar juga atas flight. Dia pensyarah di sebuah universiti di Malaysia ni, dan khidmatnya diperlukan di negeri Terengganu, Darul Iman. Dia ke Terengganu, saya pun ke Terengganu. Dia ada meeting penting dengan pengurusan kerajaan negeri Terengganu. Jadi dalam flight tu sempatlah bersembang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia bercakap tentang pengalaman dia. Dia kata dia ni dalam hidup dia, jadi mungkin yang pertama dia orang ada duit, dia pensyarah, gaji bulan-bulan puluh ribu, masalah Sayyidina Muhammad. Dan dia kata bukan tak bagi, tapi duit tu macam tak bergerak. Itu mana berkat. Nah, kalau kita berasa duit kita rasa sempit, berarti kita tak ada keberkatan dan tak diberkati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Dajjal disebut dengan Al-Masih. Kalau kata dia masuk setiap pekan dan kota, berarti kalau nerang sampai, kalau start sampai. Kalau dia bagi handphone, Nokia pun orang pekat pi ya. Kalau dia bagi masalah Sayyidina Muhammad, kereta seorang sebiji pun orang pekat tinggal rumah dah. Sehingga kata Rasulullah, seseorang ayah yang nak menyelamatkan anaknya daripada fitnah Dajjal, dia kena ikat anak bini di tiang rumah. Kalau tidak, akan sampai anak bini kepada Dajjal. Isunya apa? Isunya tak boleh pergi. Kalau seorang tu pergi ambil, berarti dia kufur.
keluar daripada Islam. Tawaran dia, hang sokong aku, hang nak ambil barang aku, hang kena keluar daripada Islam. Ya, orang yang lemah iman akan keluar daripada Islam ketika itu. Itu tak boleh pergi. Sebab dia punya tawaran hebat-hebat. Dia punya godaannya dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut Tamim Ad-Dari, sebuah hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari, Dajjal ni dia ialah a'zamun nas, orang yang besar. Tapi taklah macam King Kong. Besar, jenis besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama, kata qil, rupa-rupa Dajjal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah rupa dan wajah yang Tuhan tukar selepas dia mengaku dia Tuhan. Maknanya sebelum itu dia seseorang yang handsome lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam mana tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga penafsiran ni yang diberi. Bila mata timbul ni, kita faham daripada mata timbul pakai spek. Ada juga. Ni kalau main pakai spek, nampak macam seorang cendekiawan. Tak tahu, kita tak tahu sebenarnya. Jadi Allah ubah semua rupa parah dia ni selepas dia mengaku menjadi Tuhan. Ada satu orang tua yang kita jumpa di Perlis. Satu masa tu di Malaysia ni berlaku satu pilihan raya di belah di belah Sabah ke Sarawak tu, waktu tu pilihan raya. Ketika tu timbul satu slogan, ini kalilah. Ini orang nak tukar daripada kerajaan yang sebelum ke kerajaan baru. Ini kalilah. Ini kalilah, mana inilah ini kali kita tukar. Ingat tak tahun berapa? Jadi mereka yang kempen pilihan raya pada kali itu membawa satu slogan, ini kalilah. Orang tua ni dia terkejut sebab dia kata sebut zaman dia budak-budak, Salah Sayyidina Muhammad, orang dah pesan, Tok Guru pesan, Salah Sayyidina Muhammad, zaman Dajjal dekat esok akan keluar satu slogan, ini kalilah. Ini kalilah tu apa? Ini kalilah tu dia ialah seumpama ini kal ilah. Ini kal ilah. Mana apa? Aku sesungguhnya aku seperti Tuhan. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mana tanda-tanda dia sudah ada banyak. Setiap kali Allahumma salli ala sayyidina, ataupun setiap masa kita hidup, kita akan tengok pelbagai tanda-tanda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kewujudan dia. Dajjal ni dia ialah orang yang sangat bijak, seorang yang sangat bijak, genius, excellent Dajjal ni. Dan dia ialah minal munzarin, iaitu orang yang Allah bagi umurnya panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti dia hidup di zaman-zaman sebelum kita ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad dah beratus-ratus tahun. Di zaman ini dia orang ni, di zaman ni dia orang ni, di zaman ini dia orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia berpengalaman, mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Jadi siapa pun tak boleh nak kelentong tipu dia, sebab dia tahu semua jenis-jenis tipu daya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, di zaman Dajjal ni dia hidup 40 hari lah. Tapi hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, hari yang keempat baru hari pulih macam hari-hari yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, adakah pada hari sebulan, hari setahun, hari sebulan, hari seminggu cukup hanya kami sembahyang 5 kali sahaja dalam setahun tu? Dalam sebulan tu hanya 5 kali sahaja kami sembahyang. Boleh tak Rasulullah? Seminggu tu kami sembahyang 5 kali ya. Sebab sehari sama setahun, sehari sama dengan sebulan, sehari sama dengan seminggu." Nabi kata tak cukup. Tu macam mana? Nabi kata uqduru lahu qadrahu. Hampa kena ukur. Semayang tu kena baca, kena ukur. Contoh, soalan senama kita semayang subuh pada pukul 6.2. Nak mayang zuhur 1.27. Contoh, berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam setengah semayang zuhur. Asar pula 4.45 contohnya, salat Sayyidina Muhammad. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 3 jam lebih, 3 jam 15 minit. Salat Sayyidina Muhammad. Semayang pula asar. Lepas tu salat Sayyidina Muhammad, semayang asar pukul 4.45. Maghrib pukul berapa? 7.32. Salat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salat Sayyidina Muhammad jadi 4.45, 5, 6, 45, 2 jam lebih. Semayang pula maghrib. Lepas tu maghrib dan isyak berapa jam? Isyak masuk pukul berapa? 8.40, 8.39. Berapa jam tu? Begitulah cara sembahyang di zaman Dajjal. Bayangkan, sehari sama setahun. Jadi seperti mana yang dikaji oleh sebagian orang, zaman tu berlaku fenomena alam. Kan bumi ni dia berputar, dia sendiri pusing dan dia mengelilingi matahari. Pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku fenomena alam. Fenomenanya ialah bila mana bumi jatuh daripada paksi. Bila bumi jatuh daripada paksi, ini sejarah alam tak pernah berlaku lagi. Dan sejarah-sejarah yang kita tengok pada hari ini, setiap musibah, malapetaka semua mencari kiadat. Api yang bakar Hawaii keluar daripada pokok. Saudara Sayyidina Muhammad. Kelajuan air mai dengan lumpur. Air ni kalau dia sendiri pun dah kuat, main lumpur pula, membelah rumah, bawa rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi bila mana bumi dia terbalik daripada paksi, terbalik berhenti, matahari duduk suluh dia. Berarti bila matahari suluh, salat Sayyidina Muhammad, jadi hak belah matahari suluh itu cerah setahun. Hak belah matahari tak suluh gelap setahun. Itulah zaman Dajjal. Fenomena alam berubah. Mungkin zaman tu orang cipta aku macam mana nak tidur siang.
Sebab ada orang hanya bertidur malam, siang tak boleh tidur, jadi nak kena buat macam mana di rumah tak tahu nak bertidur siang. Zaman tu mungkin orang buat benang malam. Masalah Sayyidina Muhammad, orang motor malam tu biasa, dia panggil menyuluh, pergi motor malam pun lampu di day tu biasa. Buat benang malam tak jumpa lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi celaru, zaman tu celaru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti zaman tu fitnah yang tersangat-sangat. Dan orang pada zaman Dajjal akan ikut SOP zaman tu. Kerajaan dan dunia ketika itu akan meletakkan, ni kena macam ni, ni kena macam ni, ni kena macam ni, sekolah kena macam ni, pejabat kena macam ni, menega macam ni. Soalan macam zaman Covid. Jadi orang ikut ya ketetapan daripada badan-badan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hak waras ni fikir takkan kot mayang nak kena duduk 1 meter. Tapi kita kena ikut juga. Hak kita pertikai pun kita kena ikut juga. Kalau kita ikut, kita dikira salah. Semayang kena di rumah, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Kita kata pi juga pi juga polis mai. Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang report pi juga masjid, pagi polis sampai. Jadi akhirnya semua orang ikut. Tapi apa pun semua ada hikmah. Ingat tak satu tahun dalam zaman Covid, lahir Tok Khatib, ribuan Tok Khatib di rumah-rumah. Kan raya tahun tu kita tak boleh bayang raya di masjid. Ayah jadi Tok Khatib, anak jadi Tok Khatib, pegang apa ni besi apa tau, kira dia lah tu Salah Sayyidina Muhammad. Terawih bayang di rumah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah begitu. Jadi bersedialah untuk berhadapan dengan keadaan dunia yang kelang kabut. Betul-betul Salah Sayyidina Muhammad. Dajjal ni di mana akan munculnya? Di sebuah tempat namanya Khurasan. Di mana Khurasan ni? Khurasan ni di Iran. Tu pun tak tahu sama ada Khurasan sungguh ataupun sesebuah tempat yang jadi simbolik kepada Khurasan. Wallahu a'lam, tak tahu. Ada pendapat dia akan keluar daripada Asfahan pun di Iran juga. Jadi sebetulnya dan sebenarnya memang Iran ni telah menjadi satu fitnah kepada agama. Mereka mendakwa mereka Islam, tapi cara hidup mereka itu seperti orang Yahudi. Allah Sayyidina Muhammad. Satu orang yang berpahaman Syiah berpegang bahawa kalau tidak menikah mut'ah tidak sempurna iman dia, sedangkan menikah mut'ah tu zina dalam syariat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah fitnah. Ada pendapat dia keluar di antara dua tempat, Iraq dan Syria. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Asfahan dia akan mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang berjumlah 70,000. Jadi kalau kita pergi di Asfahan, mana nak cari Yahudi Asfahan? Semua orang Iran, semua orang Parsi, orang Iran. Tetapi itulah yang disebut oleh Rasulullah Yahudi Asfahan. Maknanya kalau tak Yahudi sungguh, bangsa Yahudi sungguh, tapi mereka cara hidup dan pahaman mereka seperti pahaman orang-orang Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dan cabaran terhadap kaum muslimin bermula ketika
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berada di antara Iraq dan Syria. Sebenarnya berlaku peperangan sebelum ni ialah caturan daripada kuasa besar dunia, ialah untuk memudahkan perjalanan dia untuk membentuk negara dia. Dia panggil Israel Raya ataupun dia panggil Israel Kubra, daripada Nil hingga Furat, daripada sungai Nil hingga sungai Furat, dengan sungai Nil di Mesir, sungai Furat di Iraq. Kalau kita tengok Yahudi, dia punya lambang negara dia Israel ada garis atas dan garis di bawah, itulah Nil dan Furat. Di tengah-tengah dia ada bintang David. Bintang David itu lambang Yahudi, lambang bintang yang berbucu 6 kan, Ta'ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka nak membentuk negara Israel daripada Nil sehingga Furat. Jadi ketika mereka nak membentuk negara Israel ni, mereka kena menghapuskan tokoh-tokoh besar di Syria, di Iraq, di Libya. Semua tokoh-tokoh besar itu dihapuskan, sehingga negara Arab tidak ada satu orang hero dah. Dari siapa yang akan menyelamatkan negara Arab dah tak ada. Maka sebab itu Nabi sebut yang akan datang daripada timur membawa panji-panji hitam, itulah yang akan menjadi penyelamat kepada dunia Arab yang telah pun musnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di mana? Timur mana? Wallahu a'lam. Akhirnya mereka pun mencipta panji-panji hitam. Dalam perang di Syria, wujud golongan yang dipanggil apa tu, tentera tu, ISIS bawa bendera hitam, la ilaha illallah. ISIS sebenarnya ialah tajaan daripada Amerika. Jadi biar orang nampak panji-panji hitam tu jahat, membunuh orang tapi takbir, menembak orang Islam tapi bertakbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hanya Allah yang tahu macam mana rupa bentuk panji-panji hitam yang main daripada timur. Timur mana kita tak tahu. Di mana negaranya wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada pendapat yang mengatakan panji-panji hitam itu sebenarnya ialah ahlu baiti Rasulillah, tentera keluarga Rasulullah. Allah. Maka sebab itu tak lari jauh pasal apa, dalam perang Kedah dengan Siam, perang musuh bisik itu, Siam cari setiap ahlu bait keluarga Nabi untuk mereka bunuh, sehingga setiap orang yang namanya Syarifah, yang namanya Said, tahu bunuh. Ketika itu orang Melayu, orang Toto dulu buang nama Said, buang nama Syarifah, sehingga hari ini mereka, anak cucu mereka tak tahu bahawa mereka berdarah Rasulullah. Itu mana perjalanan Dajjal ni sepanjang zaman dia mencatur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma macam mana nak selamat? Nak selamat, Nabi sebut man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Nabi kata man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. So siapa yang hafal 10 ayat daripada awal suratul kahfi akan dipelihara daripada dajjal. Dan ayat 10 ayat ni dia kena baca lancar seperti mana kita membaca Fatihah. Alhamdulillah di darsa kita hafal dah, kita tahu dah. Jangan lepas mayang kita tak baca, lepas mayang kita baca. Jadi kita dah hafal dan kita dah lancar pun, alhamdulillah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Dan setiap orang Islam yang mengikuti live ni,
Jadi hafal. Sebelum hafal baca dulu, bagi betul bacaan, betul hafal. Dalam satu riwayat min akhiril kahfi, 10 ayat daripada akhir suratul kahfi. Jadi kalau kita nak hafallah 10 ayat yang pertama ataupun hafal 10 ayat yang terakhir daripada suratul kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Ya subhanallah, moga-moga Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada fitnah Dajjal, insya-Allah. Dan lagi satu, setiap rumah mesti baca suratul kahfi setiap hari Jumaat. Wakilkan seseorang, ayah, kalau ayah baca, mak baca. Kalau ayah mak tak baca, alung baca. Alung tak baca, angah baca. Angah tak baca, acu baca. Mana semua, setiap rumah mesti hari Jumaat ada wakil yang membaca suratul kahfi. Maka selamatlah keluarga tersebut daripada fitnah Dajjal di akhir zaman, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peraja kita selepas subuh ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah grup infak Madrasah 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Muhabbin Rasa 10, Muhabbin Rasa 19 seluruh Malaysia, Nazar sekeluarga Kampung Raja Uda, Suzi sekeluarga Kajang, Abdul Rahim Panasi Putra, Rozani Nasruddin Ceras, Muhammad Satria Budiman, Lembah Beringin, hamba Allah Tawau, Hajar dan Rosli sekeluarga, Hasiza Kuala Lumpur, Haji Zalizan Rozita dan keluarga Taman Masyuri Jitra, Umi sekeluarga Amangan Haid, Haliza sekeluarga Kuala Lumpur, Sayang Ummah Mas dan Hatta sekeluarga Kajang, dan Nurul Nadia Abdullah. Kita doakan insya-Allah Allah mudahkan urusan kita di dunia, Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Allah jauhkan daripada kemurkaannya, Allah dekat dengan keridhaannya. Allah selamatkan keluarga kita daripada marhabah dunia dan juga marhabah akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah dekatkan kita kepada kebenaran, Allah jauhkan daripada kebatilan, Allah sembuh semua penyakit, Allah jauhkan kita semua daripada setiap yang memberi kemerbayaan, beriman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Ada satu pengumuman. Ada dua pengumuman. Yang pertama, pada 30 hari bulan 8 ni sehingga 1 hari bulan, Darsa menganjurkan program mabit di Kuala Lumpur, di Puchong. Jadi nanti minta admin tolong masukkan iklan tu dalam page. Penyertaan daripada tuan sangat-sangat kita adu-alukan insya-Allah. Yang program mabit di EPAM di Puchong. Yang kedua, soalan jadi setiap bulan Darsa menganjurkan umrah bersama dengan muhibbin semua seluruh Malaysia. Jadi saya nak umumkan pada umrah bulan 9 masih berbaki 10 tempat. Jadi mana-mana yang Allahumma salli ala yang nak bersama, saya jemput insya-Allah. Jadi untuk bulan 8 dah penuh. Minggu depan kita akan tolak bulan 9, jadi masih kosong 10. Jadi saya lagi sekali jemput rombongan bersama dengan rombongan Darsa berumrah dan bermunajat di Mekah dan juga Madinah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina